Sepakat sama hebat. Yang hormat Datuk Iwan Benedik, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Yang berbahagia Datuk Philip Lasimbang, Pengurusi Yayasan Bank Rakyat. Yang berusaha Puan Hajah Aminah binti Awang Besar, Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah. Yang berusaha Encik Doti bin Asing, Pengarah IPG Kampus Keningau. Yang berusaha Tuan Haji Harun bin Haji Sarail, mewakili Pengarah IPG Kampus Ken. Yang berusaha Dr. Rosita Boyo, mewakili Pengarah IPG Kampus Gaya. Yang saya hormati Encik Saiful Rizal Abdul Ghani, Pengurus Besar Yayasan Bank Rakyat. Yang saya hormati Encik Muhammad Ghazali Zainal Abidin, Pengurus Jabatan Komunikasi Korporat Yayasan Bank Rakyat. Puan Sandrara Lokicit, yang merupakan Ketua Penuh Pengarah Unit Bahasa Etnik Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia, Board of Trustee Kadazan Dusun Language Foundation KLF, terutamanya Puan Rita Lasimbang, Ketua Pegawai Eksekutif KLF, Rakan Pengurus Bersama Karnival Bahasa dan Dusun dan Pelajaran Buku Kerja bikin di tahun 4, 5 dan 6, pegawai-pegawai pelajaran pada Jabatan Pendidikan Sabah, para timbalan sektor pelajaran, PPD dan wakil, pensyarah IPG Kampus Ken dan IPG Kampus Keningau, para pengetua, para guru besar, para penulis buku kerja bahasa Kadazan Dusun, guru-guru, pelajar-pelajar, guru pelatih IPG, murid-murid sekolah, para pempamir, serta ibu bapa yang ada bersama pada pagi ini, dan sudah tentulah juga pada barisan pesara guru bahasa Kadazan Dusun yang hadir bersama dengan kita pada pagi ini. Pertamanya, marilah kita sama-sama memanjat kesyukuran setingginya kehadrat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kerana telah memberikan kita ruang dan kesempatan bersama pada pagi ini sempena Majlis Pelancaran dan Karnival Bahasa dan Dusun, dan seterusnya kita melancarkan buku kerja yang melibatkan anak-anak murid kita yang ada di tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 pada kali ini. Saya juga amat mengarulkan kehadiran yang hormat Datuk Iwan Benedik atas kesudian untuk hadir bersama kita dan seterusnya meresmikan majlis pada hari ini. Ucapan syukur yang tidak terhingga atas sumbangan Yayasan Bank Rakyat yang menjadi penaja utama kepada projek penghasilan buku kerja BKD tahun 4, 5 dan 6 yang akan kita lancarkan pada hari ini. Mudah-mudahan Tuhan akan melimpah ruah gandakan lagi rezeki Yayasan Bank Rakyat, dan seterusnya akan terus memberikan sumbangan kepada perkembangan pendidikan di negara kita dan khususnya untuk negeri Sabah yang tercinta ini. Tuan-tuan sekalian, sukalah saya mengimbas bagaimana bahasa Kadazan Dusun ini mula berada dalam sistem pendidikan di negara kita. Penawaran bahasa Kadazan Dusun dalam kurikulum sekolah merupakan inisiatif terpenting Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia dalam menyokong kelangsungan dan kelestarian bahasa warisan yang amat penting bagi warga Sabah, khususnya dalam kalangan komuniti Kadazan Dusun. Ianya telah mulai dilaksanakan secara rasmi pada tahun 1997 yang melibatkan 15 buah sekolah rendah ketika itu. Pengajaran bahasa Kadazan Dusun telah berkembang dan melibatkan bukan sahaja sekolah-sekolah tetapi juga institusi pendidikan guru dan pengajian tinggi
bahasa Kadazan Dusun kini ditawarkan di lebih 415 buah sekolah rendah dan 46 buah sekolah rendah, sekolah menengah di seluruh negeri Sabah. Alhamdulillah, bilangan ini jauh lebih ramai berbanding dengan pada masa ia dilaksanakan beberapa tahun yang lepas. Dan ini telah melibatkan selama 55.541 orang pelajar, yaitu 6.503 sekolah menengah dan 49.018 murid di sekolah rendah. Ini berdasarkan kepada data bulan April 2023. Kalau kita melihat kepada perkembangan ini, sudah tentulah bahasa Kadazan Dusun sendiri telah pun mendapat tempat yang begitu mantap dalam sistem pendidikan kita. Mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan untuk memastikan bahwa mata pelajaran ini akan terus menjadi pilihan kepada anak-anak Watan dan juga kepada etnik yang lain. Teman-teman sekalian, Jabatan Pendidikan Sabah melalui unit bahasa Kadazan Dusun di bawah sektor pelajaran sentiasa memastikan agar sokongan, bimbingan dan juga bantuan yang berterusan diberikan kepada sekolah-sekolah, guru-guru dan anak-anak pendidik yang terlibat dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Kadazan Dusun ini. Pembinaan buku kerja Kadazan Dusun tahun 4, 5, dan 6 merupakan salah satu inisiatif karena memantapkan pengajaran dan pembelajaran bahasa Kadazan Dusun di sekolah-sekolah yang menawarkan mata pelajaran bahasa ini. Analisis yang telah dilaksanakan oleh guru-guru dan pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri dan PPD mendapati bahwa keperluan untuk menghasilkan buku kerja sebagai bahan pembelajaran tambahan untuk anak-anak didik sebagai sokongan kepada buku teks yang disediakan oleh pihak IPM amat kita perlukan. Buku kerja Kadazan Dusun tahun 4, 5, dan 6 juga dihasilkan sebagai lanjutan daripada buku kerja bahasa Kadazan Dusun tahun 1, 2, dan 3 yang telah disediakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Selama 10 orang guru dan 9 buah sekolah telah terlibat dalam pembinaan buku kerja ini yang mengambil masa selama 2 bulan di bawah sediaan yang berusaha Puan Ketala Simbang daripada KLF. Kita berikan tepukan kepada Puan Ketala Simbang. Puan Ketala ini sejak dia muda sampai sekarang dia sangat aktif dalam KLF dan membantu perkembangan bahasa Kadazan Dusun. Mudah-mudahan Puan Rita akan terus diberikan kekuatan, kesehatan untuk mengetuai inisiatif ini. Mudah-mudahan. Selain itu, turut sama membantu kita ialah para pensyarah bahasa Kadazan Dusun dari IPJ Kampus Ken Tuaran, pegawai bahasa Kadazan Dusun di bawah sektor pelajaran Jabatan Pendidikan Sabah, dan pegawai-pegawai SIC Plus PPD Penampang. Terima kasih Penampang. Dan kita memilih tempat ini Penampang karena sentimen kita untuk memastikan bahwa bahasa ini akan terus mantap, khususnya dalam sistem pendidikan kita. Pada masa ini ada 3 bahasa etnik. 1 bahasa Iban, kedua ialah bahasa Semai, yang 3 ialah bahasa Kadazan Dusun ini. Kita rasa amat bertanggung jawab untuk memastikan mata pelajaran ini akan kekal dalam sistem pendidikan. Kenapa kita berpikir way forward kita untuk mengangkat mata pelajaran ke peringkat STPM? Barangkali kita perlu memikirkan bersungguh-sungguh supaya mata pelajaran ini ditawarkan di peringkat STPM. Saya sudah memikirkan juga, tapi cadangan itu datang bukan daripada kami, daripada Jabatan Pendidikan. Saya memerlukan sokongan kepada barangkali pihak tertentu untuk mengusulkan perkara ini. Karena membina kurikulum bahasa Kadazan Dusun ini mengambil masa. Sekitar tahun 1997, 98, kita dapati bahwa untuk
kita memantapkan kurikulum bahasa Kadazan Dusun. Kita pun mengadakan sesi engagement dan libat kursus dengan berbagai pemimpin persatuan Kadazan Dusun waktu itu untuk menyelaraskan penggunaan istilah-istilah dan bahasa. Sebab rupanya bahasa kita ini amat kurang dari istilah. Kalau warna kuning misalnya, kalau sembarang kata silau. Kalau bikin Kutabaru dia kata silau. Begitu juga biru, saya kata otomo. Sana kata otomo. Dan which one? Mana satu yang kita pakai? So penyelarasan pada peringkat kita membina kurikulum itu amat penting. Sebetulnya kita perlu menghargai usaha-usaha pemimpin terdahulu kita yang sama-sama berganding tenaga dan juga menyatukan hati dan pemikiran bagi memastikan ianya dapat kita selaraskan. Sebab pada waktu itu saya bertugas di sektor pengurusan akademik waktu itu, Kementerian Pendidikan Indonesia tidak akan mengizinkan kurikulum Kadazan Dusun itu dalam sistem selagi etnik waktu itu tidak mempunyai penyelarasan. Rana orang yang mungkin Keningau nak bahasa dia, Penampang pun dah begini, Tambunan pun dah begini, Kota Bandung pun begini. Begitu banyak. Maka usaha-usaha telah dibuat waktu itu untuk dibuat satu penjelasan, dan daripada penjelasan pemimpin terdahulu, maka dapatlah dimasukkan kurikulum ini dalam sistem pendidikan. Dan harapan saya sebagai pengarah Jabatan Pendidikan Sabah ialah marilah kita sama-sama kumpulan pemimpin persatuan suku kaum Kadazan Dusun ini terus bersatu hati untuk memastikan kelangsungan mata pelajaran ini bisa beruh tokoh. Ini amat penting. Bisa beruh. So teman sekalian, usaha untuk menghasilkan bahan pelajaran yang berkualiti dan memenuhi kriteria yang ditetapkan bukanlah tugas yang mudah. Usaha ini tentu sekali menuntut ketelitian, pemikiran kritis, dan kebijaksanaan di samping sumbangan masa, tenaga, dan kepakaran yang tinggi. Bagi mewakili Jabatan Pendidikan Sabah dan rakan usaha sama daripada Kadazan Dusun Legacy Foundation dan Yayasan Bagi Rakyat Sabas dan Tahniah saya ucapkan kepada semua yang terlibat. Saya juga mengambil kesempatan untuk merakamkan setinggi-tinggi rasa penghargaan dan tahniah kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan karnival pada kali ini yang berlangsung sepanjang hari di tempat ini. Saya tadi lalu di meja para peserta guru, saya jumpa mantan guru Muingya cukup penulis ada sana. Dia orang kuat dahulu. Ada Puan Murni Kuai satu. Ada lagi Puan Rusia Bilang ada tadi. Saya nampak ada Rusia Bilang. Ini orang-orang lama nih. Dan sudah tentu waktu itu Puan Rita Nasimpang bersama dengan mereka mudah-mudahan ada dulu waktu itu. Tahun 98, 97, tahun 2000. So bayangkanlah masa yang begitu lama, tapi tenaga itu masih diperlukan, dan mudah-mudahan segala pengalaman generasi yang mendahulu kita itu dapat digunakan sepenuhnya. Barangkali yang hormat Datuk Iwan masih lagi muda waktu itu di bilik daja lagi, masih di sekolah, kan? Memang dia Datuk kita ini masih muda, pandangan kita di sini, kan? Datuk Philip Nasimpang dia sudah YB, kan? Sudah YB waktu itu. So cerita ini sangat panjang. Yang ini pun saya minta dibukukan. Kalau saya mencadangkanlah, kalau KLF dan juga rekan-rekan dapat membukukan bagaimana sejarah kita menggunakan ini amat baik untuk diketahui oleh generasi akan datang. Bukan mudah sebenarnya. Mendiang Datuk Pakuding, Tan Sri Bandar Dompok waktu itu. Ada 2 persatuan besar, sudah persatuan dusun tiada Kadazan tuh, usdah. Dia tak bergabung dulu usdah dengan Kadazan, dua entiti yang berbeda, tapi kita dapat menyatukan dan kita amat mengharapkan supaya terus kekal bersatu. Masing-masing dengan versi. Dan kementerian memberikan syarat
ini mesti diselesaikan di peringkat negeri, mesti diselesaikan di peringkat jabatan pendidikan negeri. Kalau tak selesai, tak boleh dijadikan kurikulum kebangsaan. Sebab mata pelajaran ini adalah akhirnya menjadi penyatu kepada kita semua di sini. Itu akhirnya kita bersatu. Dan kecintaan kepada bahasa ini mesti datang kepada kita semua. Dan saya masih ingat waktu tahun 2000, pegawai bahasa etnik Kementerian itu adalah Tuan Haji Tohid. Dengan usaha rekan-rekan, kata Cikgu Pedilis, perkataan daripada pikir itu adalah dia sangat bersyukur karena kita amat laju untuk menghasilkan kurikulum. Istilah di itu adalah jabatan berkesabah mesti dapat memantapkan organisasi kurikulum. Nah, itu istilahnya. Membentuk kurikulum, dia mesti mantap organisasi kurikulumnya. Saya berpikir, bahwa itu saya bertanggung jawab dengan bahasa. Sebelum Puan Evelyn, saya cerita sedikit atau ini sejarah. Saya cerita sedikit, ini perlu diketahui. Puan Evelyn Anor waktu itu, sebelum itu Cikgu, saya lupa. Siapa sebelum itu? Cikgu Jo Tangit. Ingat Cikgu Jo Tangit. Cikgu Jo Tangit penyedia bahasa Kadazan dusun waktu itu. Diganti oleh Puan Evelyn Anor. Kemudian ada Haja di sini. Haja Nurlina, Nur Azlina. 3 orang waktu itu. Tapi orang-orang kuatnya lah seperti Encik Fedelis, Puan Lina Bagu, Murni Kuai, Rusia Bilang, KLF sendiri Puan Rita waktu itu. So dia mesti diketahui sejarah ini. So waktu itu BPK amat kagum dengan usaha bersungguh-sungguh kita semua, bukan setakat jabatan berkesabah, bagaimana kita akan segera dapat melahirkan dan memantapkan organisasi kurikulum bahasa Kadazan dusun. Sampai sekarang saya terngiang-ngiang bahasa ini. Dan akhirnya berjaya diletakkan di sekolah menengah waktu itu. Diletakkan sebagai mata pelajaran sekolah menengah. 5 tahun kemudian masuk dalam peperiksaan SPM sama dengan bahasa Iban yang sudah lama dalam sistem kita. Saya minta maaf, saya kata di Sabah ini Dato, banyak suku-suku kaum lain yang mau supaya mata pelajaran suku mereka itu dimasukkan dalam sistem pendidikan. Saya bertanggung jawab waktu itu di unit bahasa, tetapi tidak dapat dilaksanakan karena kegagalan mereka untuk membentuk, mewujudkan organisasi kurikulum. Itulah ceritanya. Minta maaf, bahasa Murut dia buat rintis di Tenom, betul kan? Dia buat bahasa rintis di Tenom sekolah. Dan saya selalu bercakap dengan pemimpin-pemimpin mereka, bagaimana tidak boleh masuk? Kenapa tidak masuk? Kurang tu apa suakitin pendidikan tim boros ya kadau. Jawaban saya mudah. Kasih mantap itu organisasi kurikulum kamu dulu, saya cakap. Saya pegawai bahasa waktu itu. Nah keluar sudah bahasa sama saya ini. Itu mudah dia. So, saya bertanggung jawab terhadap bahasa waktu itu. Saya perlu pengarah bahasa di sektor perusahaan akademik. So bila diminta untuk dimasukkan, jawaban mudah saya lah, mantapkan dahulu organisasi kurikulum ini, barulah saya boleh bawa untuk dibawa kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. So until now tidak dapat dibawa. Itulah ceritanya. Ya, itulah ceritanya. Tapi dia boleh masuk dalam arti bahasa radio kan, nah, itu boleh. Tapi nak masuk dalam sistem pendidikan, dia memerlukan satu cerita yang panjang. Panjang pula cerita hari ini kan. Tapi saya selalu tengok saya hadapan ada pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab terhadap bahasa Kadazan dusun ini. Bukan alang-alang nih, Datuk Iwan, Datuk Philip Lasimbang sendiri, KLF ada di sini, dan guru-guru ada di sini.
saya perlu memberikan penjelasan. Puan Nurida ini orang muda, ya, tapi jiwa dia sangat kuat. Nah, macam saya sudah tua sangat kan. Oke, saya amat teruja untuk melihat pameran-pameran yang akan kita lihat yang disanakan oleh institusi pendidikan guru, badan-badan kerajaan, serta pengusaha-pengusaha tempatan. Di samping memberi inspirasi, menambah pengetahuan dan membuka ruang untuk percambahan ilmu, penglibatan berbagai pihak dalam karnival ini berjaya mempamerkan kekayaan budaya, resam hidup, kecelikan ilmu, daya kreativiti, dan identiti masyarakat berbagai etnik di Sabah, Amnya, dan komuniti Kadazan Dusun khususnya. Sekali lagi, syabas dan tahniah saya ucapkan kepada semua yang terlibat dalam menjayakan karnival ini. Masyarakat Kadazan Dusun ini terkenal dengan satu istilah tetambang, gotong royong. So konsep kita untuk menghasilkan buku-buku tahun 4, 5, 6 adalah menggunakan konsep tetambang. Kita kumpulkan pakar-pakar yang ada di seluruh Sabah, kemudian kita mendapat tajaan hasil kuat Datuk Philip Simba membantu kita supaya pengurusi yayasan Baik Rakyat, dan sudah tentulah YB menteri kita ada di situ. Maka ini bukan mengambil kesempatan atau peluang, tapi kita memang tahu ada peruntukan-peruntukan yang boleh mengizinkan kita untuk mendapat faidah daripada kewujudan yayasan Baik Rakyat. Maka kita telah mendapat ilham hasil daripada bimbingan yang hormat Datuk dan juga Datuk Philip Lasimbang. Maka alhamdulillah kita minta tambahlah dalam menghasilkan 4 buku ini, tahun 4, tahun 5. Konsep kita tambah bekerja sama. Ini sebenarnya teman sekalian amat sinonim dengan anjakan ke-9 Plan Pembangunan Pendidikan Indonesia 2013-2025. Anjakan ke-9 mengatakan untuk menyemarakkan pendidikan di negara ini tidak dapat tidak kita mesti melibatkan berbagai pihak swasta. Maka Yayasan Baik Rakyat merupakan antara pihak yang dapat kita libatkan dalam proyek ini, dan sekaligus ini memungkinkan anjakan ke-9 Plan Pembangunan Pendidikan Indonesia itu menjadi realiti. Syukur alhamdulillah. Usaha sama antar Jabatan Pendidikan di Sabah, Kadazan Dusun Language Foundation, dan juga Yayasan Baik Rakyat merupakan contoh penzahiran amalan tetambang selaras dengan anjakan ke-9 Plan Pembangunan Pendidikan Indonesia. Setinggi penghargaan dan kasih sekali lagi saya ucapkan kepada yang berhormat Datuk Iwan Benedict atas keinginan dan usaha keras beliau dalam memartabatkan bahasa Kadazan Dusun yang kita sanjungi dalam bentuk kapasiti yang ada pada beliau ini. Dan yang berbahagia Datuk Philip Lasimbang dan yang berusaha Puan Rita Lasimbang selaku rakan usaha sama dalam inisiatif penghasilan buku kerja bahasa Kadazan Dusun tahun 4, 5, dan 6 yang kita lancarkan pada hari ini. Demikian juga lah kepada para penulis, mantan-mantan guru, sumbangan daripada FPG Ken, FPG Keningau, dan juga daripada Dewan Bahasa dan Pustaka amat kita sanjung tinggi. Untuk kopi rubah misuli sodokau nung meneluan tumanung kanganan bagi tambang nubasanan tekau keraja awakat bila apa itu kalau ringan besut Kadazan onggiananan yang berat jadi ringan. Jadi susah memboros susah memarahi istilah. Kalau di ranau kata agaan awakat cumanin agaan, ada agaan, itulah. Gitu. So terima kasih Datuk, kami amat tersantun dengan hadir Datuk, dan juga pengurusi Yayasan Baik Rakyat dan hubungan pada Kuala Lumpur. Tuan-tuan sekalian boleh melihat betapa Sabah ini amat harmoni dengan kehadiran berbagai kaum hari ini. Di sini
saya namakan bukan semua Kadajang dusun nih. Ada Bisaya situ, ada Melayu Johor situ. Nah, situ ini ada ini daripada Beluran. Ini rumus etnik lah, tapi ini lain ini. Ini Arab sedikit nih daripada Kudat nih, Tuan Haji Zainal, Syekh Zainal kan. Tapi dia boleh duduk menggambarkan harmoninya kita di Sabah ini. Ya, harmoni. Alhamdulillah. Inilah gambarannya keadaan Sabah, dan salah satu entiti yang perlu kita pertahankan ialah bahasa Kadajang dusun sendiri dan juga bahasa-bahasa etnik yang lain. Okay? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Terima kasih.